Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, permaisuri hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Yang dekat rumah tu dah makan ke belum? Saya ni baru je nak mula masak. Hidangan kami sekeluarga pada hari ini ialah udang masak lemak cili api. Okey, ni ada anak saya bawa udang. Udang. Dan saya nak campur sikit dengan paku pakis. Okey. Mama tak tunjuk. Okey, sambil saya masak ni, saya nak ajar awak satu lagi topik baru pada hari ini dalam bidang sirah dan juga tamadun Islam. Pelajaran 23 wanita suri teladan. Tajuk ni ada 4 tokoh wanita yang perlu awak pelajari ya. Jadi disebabkan ada 4 tokoh wanita, maka saya bahagikan tajuk ini kepada 4 bahagian juga. Bahagian pertama kita akan belajar tentang Sayyidatina Khadijah. Bahagian yang kedua pula kita akan belajar tentang Sayyidatina Aisyah. Yang ketiga, kita akan belajar tentang Sayyidatina Fatimah. Dan akhir sekali, video di bahagian yang keempat, kita akan belajar tentang Sayyidatina Sumayyah. Okay, sebelum kita mula, saya nak awak bersedia dengan buku catatan dan juga pen supaya awak boleh mencatat isi-isi penting yang awak pelajari daripada video bahagian satu ini ya. Seperti yang saya terangkan tadi, untuk bahagian satu ni kita akan belajar tentang Sayyidatina Khadijah sahaja ya. Yang lagi 3 tokoh kita akan bersambung di bahagian yang seterusnya. Kita mulakan dengan riwayat hidup Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nama sebenar Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ialah Khadijah binti Khuwailid. Beliau berasal daripada keturunan bangsawan Quraisy daripada suku Bani Asad. Gelaran yang diberikan kepada Sayyidatina Khadijah ialah At-Tahirah yang bermaksud suci maruah diri. Beliau berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun dan dikurniakan 6 orang cahaya mata, iaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum dan Fatimah. Kerjaya beliau ialah tokoh perniagaan yang kaya dan juga berjaya. Beliau merupakan orang pertama yang memeluk Islam. Beliau wafat pada tahun ke-10 kerasulan pada usia 65 tahun. Kita ke paparan seterusnya untuk mempelajari tentang sifat utama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah seorang yang bijak bertindak. Pada ketika itu, beliau sentiasa merujuk seorang yang berilmu, iaitu Waraqah bin Naufal, serta memberikan kata-kata semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Kedua, Sayyidatina Khadijah mempunyai semangat pengorbanan yang tinggi. Beliau memiliki banyak harta dan pada ketika itu beliau banyak menggunakan hartanya untuk membantu umat Islam, terutama sekali dalam usaha-usaha dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu sahaja, malah Sayyidatina Khadijah banyak membantu keluarga Bani Hashim, terutama saat mereka dipulahkan oleh kaum musyrikin Quraisy pada ketika itu. Dan di saat kematian Sayyidatina Khadijah, beliau telah membelanjakan kesemua hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Paparan seterusnya untuk mempelajari pula tentang sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pertama, Sayyidatina Khadijah sentiasa bersama dengan suami yang tercinta. Beliau memberi sokongan penuh dalam semua tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, beliau menyediakan bekalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sewaktu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Kedua, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menjadi pendorong dan penyokong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Islam. Dan akhir sekali, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah membelanjakan semua hartanya untuk Islam. Beliau membantu orang yang kesusahan dengan hasil perniagaannya. Akhir sekali, mari kita ambil iktibar daripada kisah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pertama, kita hendaklah bertindak dengan bijak. Kedua, kita hendaklah mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita hendaklah sentiasa saling membantu. Keempat, istiqamah memperjuangkan Islam. Dan akhir sekali, sentiasa menyokong anggota keluarga yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya akhirinya, ingin saya bacakan sebuah hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik wanita pada zamannya ialah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Hadis muttafaqun alaih. Kita jumpa lagi dalam video bahagian yang kedua. Ila liqa wa assalam. See you. Okey.